Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mengambil berkat majlis yang serba santai ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dia dengan isteri dia pakai yang saya kasihi Tuan Kursi Majlis, yang saya hormati Tuan Nazir, Imam 3 Tuan Ibrahim, PJK Masjid, Datuk Datin Nazrin Masjid, Tuan-tuan dan puan, pakcik-pakcik saya, mak-mak dan adik-adik remaja, apa khabar semua? Alhamdulillah, saya percaya yang hadir pada malam ini semuanya sihat belaka. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala telah masih memberi kita peluang untuk menghirup udara nyaman dalam malam ini, insya-Allah. Walaupun suara saya malam ini tak apa betul, sebenarnya saya semua tu ada sengau sikit. Tapi tak apa, insya-Allah kita akan teruskan majlis yang serba berkat ini. Terlebih dahulu saya mengenalkan di sebelah kiri saya ini Abang Syam Habib Ghazi. Nama beliau dia Syahrir Muhammad Saleh. Kedua adalah anggota kumpulan Rock Habib Ghazi. Dan sebelah sana adalah Ustaz Yu. Nama beliau dia Muhammad Khairizam Umar. Kalau tengok muka dia, saling tak tumpah macam idola kita Puan Ustazah Sari terus. Cuma jago dia tak apa lepas lagi lah. Kita dah 5 masa sikit lah, lagi 5 tahun insyaAllah. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian, kita akan berbicara secara santai kepada yang akan disampaikan oleh kedua ahli forum kita ni, bagaimanakah pengalaman zaman remaja mereka. Dan yang hadir malam ni pun ramai remaja. Saya tengok remaja lah, remaja Melayu pun ramai juga. Remaja Melayu ni maksud saya yang umur 40 ke atas. Sebab orang Melayu dia balik 40 kan. Jadi 60 masih remaja, sebab tolak 40 baru 20 kira remaja lagi lah. Dan saya termasuk dalam golongan remaja itu. Jadi tanpa melengahkan masa, sebab masa kita pun suntuk, saya akan tanyakan soalan-soalan kepada dua-dua abang kita dan dua ustaz secara bergilir-gilir, dan insyaAllah kita akan ceritakanlah kepada pengalaman dan sama-sama kita akan boleh ditimbang pengajaran. Yang pertama sekali kita akan mulakan dengan Abang Syam kita. Boleh ceritakan sedikit zaman remaja dulu macam mana? Zaman remaja dulu, cuba flashback balik lah. Zaman remaja macam mana? Yang depan semua remaja, yang 60 masih remaja sebab tolak 40 tadi kan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan-tuan Imam, juga Tuan Imam dan moderator, Muslimin Muslimat hati Allah sekalian, serta sahabat saya baru pertama kali jumpa live, Ustaz Yu. Bila nak cerita zaman kecil saya berbeza, tak sama dengan zaman sekarang. Zaman saya kalau budak-budak main game, dia main game komputer, bukan sekarang mainkan telefon. Game tu pun grafiknya kelakar. Kalau adik-adik memang comfort tu, start pernah jumpa tu. Orang yang umur 35 ke atas, insyaAllah dia tahu game. Game ni nama Karateka, Atari. Main gambar tak cantik mana pun. Kan nampak tak perlu joystick semua, tekan keyboard. Itu yang main game. Tapi saya ni tak duduk di, nak kata kampung, tak kampung, bandar tak bandar, jadi tak rasa lah mandi sungai semua. Semua main kejar-kejar je, main bola je, main masak-masak je tak ada. Jadi itulah lebih kurang, tak ada yang special sangat. Saya
kenapa tak tuju? Tak, saya duduk penyerangan rumah. Okey. Tuan-tuan dan puan adik-adik, saya tanya kalau di kampung lain warnanya di mana ni lain. Kalau di Taman Melawati ni ada sungai tapi tak boleh mandi kan. Kalau kita macam bapak-bapak kita luar asal kampung, kita mandi sungai, air jernih, kita betul di atas pokok, seronok. Kita lihatlah bagaimana pengalaman saya zaman remaja di sekolah macam mana sebenarnya. Yang ni tak sampai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi majlis, kepada imam-imam bila-bila dan juga moderator kita dan juga kepada semua penjaga masjid yang sudi menyebut hamba datang kemari sekadar berkongsi pengalaman dan juga ilmu. Itu je lah. Lepas tu pula sambung ukhuwah daripada pantai timur bawa ke pantai barat. Sekadar tu. Bukan mari nak mengajar orang kuning merah. Orang kuning merah ni hebat-hebat betul. Terutama pula Taman Melawati ni taman yang kata golongan yang agak kata korporat lah. Masuk tadi petang sila tadi. Sila tengok masjid biru. Masjid tu biru berbola. Dan tadi dia lah. Dia suka. Betul lah. Dan nama tu pula saya ucapkan juga terima kasih juga kepada kekandil saya Abah Syam kerana sudi berkongsi pengalaman bersama sekali, sudi duduk di satu forum bersama-sama, insya-Allah. Moga-moga pengalaman kita dan juga amalan kita pada malam ini dikira sebagai satu kebajikan di sisi Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi cerita pengalaman mungkin sama, mungkin tak sama lah. Kita datang daripada remaja belakang, bermakna remaja ni zaman yang penuh gemilang, zaman yang kata kita nak buat belakang. Begitu juga dengan saya lah, sama. Tapi di kampung mungkin berbeza lah, pasal kita agak jenuh, agak daring. Sungai, paya, litoh, terbuang, ular, burung-burung tu jadi mainan kita. Macam Basyam kata tadi, permainan atari tu zaman kita dah juga lah. Tapi ke depan sikit kita Mario Bros. Ten. Berat. Makan cendawang besar kan. Makan blok seri jadi besar ni. Makan bunga boleh tembok. Tak. Pijak atas paling apa? Kue bodoh kan. Pijak atas paling tu mainan kita. Siapa juga lah. Dia kemamang siapa juga mainan tu. Dan betul lah benda lain, benda lain macam biasalah. Kita zaman kita budak-budak plastik lah dia tekuk. Plastik biasa BM. Dah congek congek tahu congek. Willy. Itulah mainan kita dah. Dan betul pula ada kebesar remaja sama macam lain juga lah. Tapi saya kalau ikutkan saya lebih kepada pendedahan, minat kepada muzik. Muzik dia. Nama tu pula benda yang berlukisan. Itu saya. Seni lah konon. Dah seni mana pun. Lepas tu dah pilih aliran grafik. Dan minat benda tu. Panjang apa kan? Abah Syam betul je tu. Ustaz tu sekolah Ilan Arab atau sekolah Bina? Sekolah. Ustaz berarti ada perubahan kan? Jadi bila ada kesedaran tu lah sekolah tu kan? Jadi Ustaz bagi nampak biru kan? Sebenarnya kalau masjid ni semua kata biru, hijau, merah semua tu. Tapi semuanya bersatu, tak ada masalah. Bila bagi masjid, buat pakai kata. Oh situ sini insya-Allah.
kezaliman. Pasti burung ke nasi ayam. Burung semua nasi dah. Lepas tu semua dia Tak juga. Kita akan cuba benda lah. Jadi doktor pakar buat situ. Tapi kita tidak akan menggunakan batu-batu yang besar. Batu-batu yang kata kena pesang je. Tapi ada juga yang rumpun dia. Kalau saya dulu saya kamu kita bawa dulu pergi 4-5 orang kita dah stay lah rumah ke pukul ke kita sembelih bawa dulu balik kita goreng dan makan itu Dia macam ke saya tu pula. Tapi kita tak seru lah. Sebenarnya kita tidak galakkan kepada adik-adik kita dah. Macam saya tu kira kalau burung tak dapat buang mapelang orang lah jadi masa. Buang mapelang orang lah. Faham lah. plastik pada orang ada Tapi buang mapelang tu kita makan lah. Orang panggil apa? Makan tanpa kebenaran. In bracket curi. Kebahanan tu. Tapi tidak galakkanlah pada adik-adik kita dah. Jangan buat gitu dah. Haram burung dia. Tu dah. Ustaz besar-besar ni pun bila ngajar di surah-surah kampung kita semula, dia kalau tengok dalam schedule kita ada satu surah nama dia surah Haji Muda. Kampung Belika Kuala Kemaman tu kampung saya. Hari ni bila kita pergi mengajar di situ, kita akan jumpa balik ni yang kata pocik-pocik dulu hak jerkah kita. Tak. Dia jerkah kita tu. Kita duduk nasi burung, dah jatuh. Jatuh apa? Jatuh batu atas bumbung dia. Dia bila tengok, dia mari juga dalam kuliah kita pun tunduk. Sama ada dia kenal kita ataupun tidak, wallahu alam. Tapi lepas pada itu kita pergi salam dia lah. Ustaz, satu soalan Ustaz. Remaja lah. Remaja ni ada yang sudah mukallaf, ada yang belum mukallaf. Maknanya yang dah balik tu, yang dah tahu dia mukallaf lah, dia dah taklif. Dia buat tu, ada dosa tanggung atas dia lah kalau dia balik. Tanya dia Ustaz, kalau macam remaja lah, kata umur 10-12 tahun, dia pergi curi ayam. Curi ayam berbuat lah. Lepas tu nak makan dia sembelih. Macam mana Ustaz? Itulah. Situ dia jadi dua hukum situ dah. Dua hukum situ. Macam gini lah, kita ambil dulu dah. Macam seringkali orang tanya, Ustaz, apakah pendapat Ustaz, apakah hukum seorang perempuan yang berpuasa tapi tidak menutup aurat? Macam mana soalan tu? Biasa-biasa. Seorang perempuan yang berpuasa tapi tidak menutup aurat. Puasa dia kira lagu mana? Puasa dia kalau tidak membatalkan sah. Dan betul buka aurat tu dosa lain tak? Itu dosa haram lain. Sama juga macam orang yang curi ayam. Orang curi ayam tu haram. Ya? Tapi bila nak makan, wajib tak sembelih? Wajib kena sembelih. Dan makan tu haram juga. Bermakna lepas dosa tu, orang kata yang dosa makan bangkai. Kita kalau makan yang kata binatang tanpa sembelih, dia kira bangkai. Lepas dah situ saya hak makan tetap haram. Pasal apa? Makan tu dia kira makan dia hasil curi. Payung nak sebut ni. Tak, dia hukum situ lekat tu. Dah. Tapi mahal lah tau. Ustaz tahu dah tu saja dia. Sebenarnya kepada masyarakat jadi zaman remaja semua dah lepas tu masa zaman sekolah pernah penting pada masyarakat. Saya tak jumpa lagi orang tak penting lah. Yang penting tu sama ada soalan iman. Tadi Ustaz cerita plastik semua. Saya itulah benda yang saya miss. Saya tak dapat lalu. Masa saya duduk nak kata kampung, tidak bandar pun tidak. Jadi tak dapat lalu benda-benda ni pada sungai, plastik burung saya. Jadi ada orang tanya, jadi kecil-kecil tu selain daripada main kerja apa aku buat? Saya nak jawab pada sekolah macam tu. Saya memang dari kecil tu ayah saya minta pengajian. Jadi petang tak ada sekolah, kita pergi sekolah agama. Ngaji Quran, lepas maghrib tu pergi ngaji. Jadi petang ni daripada masa pukul 5 sampai 6 ni ada kelas main piano. Tak minat. Tapi lepas saya main gitar umur 12 tahun, start itulah saya minat muzik, saya tinggal benda lain. Jadi kalau orang tanya kita ni jahat pun, kita jahat salah satunya itulah penting sekolah. Tapi bukan penting pergi shopping komplek, tak main lah shopping komplek. Balik rumah semula, tunggu mak bapak dah tak ada, balik. Buat apa? Praktis kita.
Jadi yang sedihnya dan juga baik dia ada hikmah dia, saya rasa Allah nak tolong. Ketika nak ambil CJ20 itu penting dia akan tulis itu kedatangan. Start main gitar ni form 2 saya dah main konsert. Alhamdulillah artis yang dah main konsert nyanyi itu pun dah bertobat. Aisyah, Nash dan Kuitai semua dah bertobat. Jadi bila saya makin nak SPM tu makin banyak show lah. Jadi mak saya kata tak boleh, dia kunci gitar pada dalam bilik, tak boleh keluar. Kita pun belajar semulanya akhir. Cuma result SPM tu bagus alhamdulillah. Bila nak ambil CJ20, kita katalah sekolah 172 hari setahun. Konon saya datang 17 hari. Jadi kita pun tak adalah nak menipu Ustaz. Jadi bila masuk yang kerani tu dia tengok muka kita dia kenal. Pasal apa kita dulu main gitar di sekolah. Hari dulu kita main konsert free untuk guru-guru semua. Jadi dia tengok, oh budak ni. Lepas tu dia tengok aktif macam-macam, main bola, pengangkat lah apa semua. Tapi anda sih ada masalah. Dia tengok, dia tak mau lah. Saya pun tak tahu lah, reda je lah 17 hari tu tak apa. Zaman tu kalau poting banyak hari tak kena bawa sekolah kan? Tak, itu yang pelik tu. Bila kita datang, sebab itulah saya dah cerita mungkin nasib saya ke wallahu a'lam. Cuma saya bila poting, saya balik rumah, bila result periksa sama saya bagi sepenggal, bila tak ada sen. Result periksa alhamdulillah bagus. Jadi cikgu pun dah kata budak ni buat macam mana. Jadi sekolah pun okey, datang tak melawan cikgu, tak ada buat benda-benda jenayah dan sebagainya, tak ada buat benda-benda yang sekolah larang. Setakat itu saja. Jadi cikgu kata nak buat macam mana. Bila sampai surat, sampai surat kita tunggu postman. Ambil dulu. Tapi bila nak ambil pokat, mak ayah kena bagi. Jadi ustaz ke cikgu semua kena jumpa mak ayah juga. Dia akan cakap ayat yang sama. Dia kata budak ni bukan jahat, dia nakal dia apa, dia tak nak datang sekolah. Jadi macam mana Masya bagikan masa main muzik start pukul 12 sampai SPM sampai dalam tempoh tu macam mana bagikan masa antara belajar ataupun berlatih muzik tu dengan pelajaran di sekolah macam mana? Study. Macam saya sebut tadi, agaknya Allah bagi hati dalam. Jadi bila mengaji apa-apa cepat dapat. Jadi bila saya mengaji tengok bab ni, dan saya ada satu hobi yang macam tak apa-apa nak kena sangat. Hobi saya kecil suka membaca. Jadi bila saya baca saya hafal. Saya ingat semua fakta-fakta, nombor semua teori, macam mana nak buat formula matematik ni semua saya hafal. Tidak jawab. Ini nak kata belajar sangat pun tak. Cuma sebulan yang akhir tu baru saya orang kata ngaji betul-betul. Sebab itu pun sebab tu saya gitar akan uji. Kalau tidak main juga selalu. Tapi nak sambung cerita tadi, kerani tu bila saya buka CJ, saya ingat kedatangan tu 17 lah. Tak. Itulah Allah nak tolong juga. Dia tambah kosong lah. Jadi bila kita tengok, kita pun dah reda dah 17. Tak apalah 17 kan. Sekali balik rumah tunjuk kat rumah. Ni ambil lah CJ. Dia pun tengok. Masuk mengangkat. Dia tak bising. Kita pun boleh. Dia tak bising. Bukan dia tak tahu. Jadi bukan dia tak tahu, tapi bagai Allah nak tolong kesian kat budak dia kan. Jadi tambah kosong belakang. Kan dah mas sendiri? Ya? Kan dah mas sendiri? Dah mas sendiri lah tulisan kan? Pen lain tu tak boleh. Itulah, saya ni masa kecil memang orang kata tak ada beliau ada lain tak ada. Dan yang tumbuhkan populasi komunikasi tu kita? Oh, itu lama Ustaz. Saya cerita sikit. Jadi lepas SPM, saya tunggu result, saya dah dapat kerja. Maknanya hari ni last paper SPM. Malam ni saya dah start kerja. Masa tu kawan saya semua orang tua. Budak-budak sembahyang tak main. Jadi kawan saya kalau umur 18 atau 17 dia tu, dia orang umur 25, 30 main muzik. Main muzik di Kalabu Malam ya. Tahu tak? Kalabu Malam. Kelab malam. Jadi main di kelab untuk cari orang. Memang tak seronok pun sebab main lagu orang kena main macam tu. Jadi lepas tu saya datang KL umur 18. Umur 18, umur 19 saya main kat Hard Rock Cafe. Lepas main kat Hard Rock tu, masa tu saya kenal Majidah, Samad, Hillary lah, semua ni saya kenal time tu lah.
Sampai start recording di studio, main lagu-lagu orang, lagu hari raya dan macam-macam lagi, barulah dia orang offer buat album ni tahun 99. Lambat kan? Saya baru first year je Pak. Jadi saya baru bukan start demo lah. Bukan, saya dah kira tahun 89 je. 2000. Tapi saya tak pergi Arab. Tak pergi, mana boleh start boleh apa. Lain jadi dia. Jadi itulah dia start. Jadi bila Masa tu income banyak tak? banyak Ustaz. Tahun 94, 95 saya main kat Arab. Gaji saya, umur saya 19. Gaji saya 5,000. Tahun 95. Jadi duit, nilai duit pada masa tu memang besar. Gitar sekarang kalau kita pergi tengok Fender American Standard, kalau main gitar dia tahu, gitar American Standard tu sekarang harga dia 5,000. Maknanya value duit sekarang 5,000 baru dapat gitar. Zaman tu gitar tu baru harga 3,000. Maknanya 2,000 beza dalam masa berapa belas tahun saya. Jadi saya memang pendapatan dan memang saya tak ada kerja. Walaupun main di Hard Rock, saya akan keluar. Sebab saya tak boleh tahan di disco. Saya macam Ustaz cerita tadi, kalau kita minat muzik tu ada seni dia. Bukan hak buru-buru pening. Lagu Gangnam Style yang berbuka dengan saya tak dengar. Kita nak dengar yang ada seni. Jadi bila break time, kita ada break setengah jam. Saya akan keluar duduk di kedai mamak. Tengok lagi 5 minit dan start. Masuk semula. Sebab memang tak ada tahan. Okey, soalan saya kepada Ustaz. Ustaz, macam mana Ustaz mula mencukupkan diri dalam bidang dakwah ni sebagai pembebas dari situ dan sini Ustaz? Kita Ustaz mula Mas bermula yang kata dia masa tu kita cerita daripada awal zaman gelap dia taruh. Jadi start awal gini jadi doa dia seolah-olah macam kita ni beranak atas surga, seolah-olah kita ni macam beranak atas masjid. Baik sangat ke kita nak kapal kita sebut kata manusia semua bernawak sinar berlaku, sebut kata manusia semua jalan berdanau, jalan berlumpur penuh dilalui. Dan al-insan la yakhma' manusia. Sebut kata manusia, itulah manusia. Yang kata saya seperti remaja-remaja lain lah, dan dibesarkan kata dalam keadaan terdedah dengan kata informasi. Walaupun duduk di Kembangan Terengganu, walaupun terhad hiburan dia, tapi yang kata pita-pita, kaset-kaset sampai juga. Macam saya kata tadi, saya minat muzik. Tahun 1988, saya umur 8 tahun masa tu. Jadi tahulah sekarang umur saya berapa dia? 33 tahun dah. Lahir pada tahun 1980. Tahun 1988 saya dah suka muzik. Masa tu rock pengaruh dengan abang. Saya ada abang seorang. Saya Pak Beradik, kakak, Kak Long, abang, Kak Cik, saya yang bongsu sekali. Jadi abang tu tua 7 tahun daripada saya. Umur 8 tahun tu kenal The Junction. Masa tu Junction album Arah. Baca kenal lah, Hatta Junction kan. Dia orang Temeluk. Sekarang pun ada di Temeluk sekarang. Jadi terikut-ikut. Dia dengar muzik kita tolong tumpang dengar. Oh tak juga. Nah, jadi bila makan tahun 1989, era rock kapok makin gemilang. Zaman tu, tahun tu siapa ingat lah, tapi rasa Utama Mawati tak kenal kot Pulang Wing kot. Kenal Pulang Wing? Wing kenal? Tak kenal tau. Ini bukan atas surah belakang ni. Ke Pulang Wing tahun tu, tahun 1989 dikeluarkan satu album, Hukum Karma. Kalau ingat Awi Eddie Black dengan Joe duduk dalam air kat pala-pala tekok, pala dada gitulah dia orang. Dan betul tahun yang sama juga Syekh keluarkan satu album juga, Fenomena. Ada dalam tu satu hit song, Isabella. Apa nama Ustaz? Cuba lah. Isabella tu macam mana? Mana? Isabella. Tak ingat tu. Kalau nak buat
Kiki Yomi. Tu ingat. Nak kamu. Tapi saya pun minat lagu tu Ustaz. Yang mana? Lagu Isabella. Isabella. Betul. Saya kurang sikit. Isabella sebab saya selalu nyanyi lebih dari. Tapi saya tu saya tak kenal isi saya lagi. Saya Isabella saya kurang. Saya suka lagu dalam album tu lagu Pawana dengan Lagu orang tutup sebab kita save mungkin dia power tak cukup. Aircon boleh tutup 1, 2, 5 unit. Lagu boleh mahalkan yang sebelah sini, sebelah sana boleh, belakang begitu. Okey Ustaz, lagu Isabella tadi masuk kata lagu dan tidak album fenomena Lagu Pawana. Pawana sebab dia lagu fast. saya lagu yang kata agak catchy, lagu fast dah. Pawana tu dia bunyi macam kalau kita beli album ni yang kata Hukum Kama tu, yang kata apa nama, starting yang kalau kita beli kaset dulu pasang-pasang dia hidup opera. Jeng orang cerita dah tak jadi. Saya suka lagu Sejati Ustaz. Sejati. Tu ekor domino. Tu teori domino. Tu ekor tahun 1991. Teori domino. Saya kurang 21 pasal apa? Abang saya masa tu dia layak Metallica. Ingat album Black 1991 yang dia lagu Nothing Else Matters dalam tu Enter Sandman starting dia pun jahat dah tak? Yang tu lagu tu dah orang cerita dah ni dah. Dia cerita saya dia balik semula dah. Betul Ustaz, tapi Ustaz betul. Saya skuter. Zaman saya skuter pasal audio system, kasih bising satu kampung. Tengok dia duduk di tempat yang bodoh, kita kasih video. Sebenarnya dia duduk tu sebenarnya orang kampung, orang tamak maklum. Kalau kita masuk kreatif. Ya. Kita masuk, kita rasa kita hebat. Roda. Kita tak tahu rupa-rupanya bila kita besar duduk di tangga kita sekarang, orang malu rupanya. Bisa. Cuma saya reti lah sikit. 2 tempat bila saya lalu saya duduk. Kubur, masjid juga. Itu saya duduk kan. Jadi kalau depan rumah orang lagi ada awet ramah, lagi saya pasang apa? Dia nak bawa orang. Skuter aku ada audio system. Dan dululah sama bodoh. Yang motor bodoh. Jadi saya tahun 2000 saya hijrah. Duduk di Taman Melawati ni. Pernah duduk di sini ya? Saya duduk di Kampung Kelantan. Belajar di Taman Melawati. Dulu ada satu kolej swasta. Mensa Institute. Dia advertising and graphic design. Bidang yang kata saya dapat Rizal agak cemandang pangkat 1, tapi kesabaran menunggu keputusan daripada UiTM. Fras panggilan pertama tak dapat, jadi agak tergesa-gesa terus masuk ke swasta. Sebenarnya hati ke nak masuk UiTM sebenarnya, tapi tak dapat dia. Akhirnya tahun 2001 setahun dia belajar ambil CJ je. 2001 duduk di Taman di Kelangit. Tahun 2001 bekerja di sebuah syarikat, satu majalah konsert, majalah hiburan, majalah konsert di Stampok dekat dekat Taman Teratai Merah. Ya, Eddie nama dia apa nama, ex-manager ekspedisi. Bekerja dengan dia sekejap sebagai pelukis komik, pelukis grafik, and then jadi grafik designer. Tahun 2001 start pada tu dah kita berkawan. Kenal Abang Usman dan kenal beberapa orang artis, Mama Aziz masa tu. Kita kawan dengan dia. Jadi masa tu lah langkah agak panjang. Kenal Kalabu Manami. Kenal Kalabu Manami. Tapi saya masa tu muzik agak drastik sikit lah. Dan minta maaf Mina more to metal, core yang jenis lagu jenis jenis
Budak mana? Underground. Ya, tu. Underground, Ya, bawah tanah punya dah. Musik-musik kubur lah ni, geng-geng tu Adi. Nah. Jadi masa tu layak dah Slipknot, Soulfly, Sputra, banyak ke tak? Tak pernah ni, bukan atas berapa lagi. Jadi masa tu gig lah, tiap-tiap minggu gig lah. Kerja pula di bidang muzik dengan kata majalah muzik. Jadi pendedahan muzik tu agak luas. Masa tu kalau siapa-siapa ingat lah, di Stahil, belakang Stahil dia ada satu kelab nama Factory dulu. Sekarang tak ada orang buat dah. Bulan lepas saya lalu tengok tak ada dah. Alhamdulillah. Tahu pun dibesar juga kalau yang buat dah. Kita sebut alhamdulillah tu, moga-moga benda tu dirombak dah, tak ada dah. Tu. Situlah dulu Pak biasa ataupun dulu di MCT. Dulu kalau band-band selalu buat gig situlah. MCT kat KL Plaza. KL Plaza lah, KSM MCT tu di KL Plaza. Band-band yang dulu biasa main Dominic Marsh dah. Dominic Butch, Rana, Coffee Cancer, Republic of Black Free. Dan tu band-band Saya tak tahu saya. dah tahu dah. Jelah. Saya pun orang cerita juga ni. Tu dulu. Lepas tu zaman Ustaz kata nakas sikit pula. Ya. Macam mana Ustaz melihat yang saya ingat senario dakwah bagi masa itu macam mana Ustaz? Ya, masa tu agak kurang. Tapi ialah kita disebab ni yang betul Allah Ta'ala buat hati kita ni sememangnya untuk dia. Kita ingat dengan hiburan, kita rasa tenang, rupanya menipu saja. Walaupun saya masa tu agak ketelaga, kita akan kekal semayang je. Pasal apa? Kita dah ingat pesan mak kita. Dia panggil kita cu. Pasal kita rosak. Dia cu dah. Jadi cu, semayang jangan tinggal. Semayang. Dah. Kekal katu je. Betul sungguh. Bila kita balik ke rumah kita, jiwa kosong. Kita nak cari Tuhan. Kita cari ketenangan. Alhamdulillah 2002 saya balik semula ke Kemaman. Akhirnya sambung balik semula di Cosmo Point di Teluk Sisik belajar. Dan pada masa yang sama saya mula mok dengan abang, mula ajak di majlis-majlis ilmu. Di sana kalau di Kemaman, Pulau Terengganu, dia orang mengaji hari Jumaat. Dia kalau kita sekarang buat di bandar dipanggil tazkirah Tuhan ataupun kuliah Tuhan. Di sana dipanggil mendengar. Mendengar ni kenapa ni? Majlis taklim lah, majlis ilmu, majlis mendengar. Kita ada ustaz dijemput daripada Taman Islam. Masa tu pendedahan mula terasa. Dan akhirnya tahun 2004 saya mula bertalaki. Masih ingat lagi kitab yang pertama saya belajar Mustikah Hadis. Jilid yang pertama, lepas tu belajar kitab bekas Mufti Sabah, Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Belajar. Tahun 2000 bila kahwin tahun 2005, saya kahwin 2005. Ambil umur sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Betul bila kita kahwin Sama kita Ustaz. Ya. Saya masih belajar Ustaz. Dah tanya pun. Buat Tapi sunat Rasulullah. Buat saja saya Tak apa, kita santai. Ustaz, setelah kita bagi lagu azan, disediakan remaja kita ni. Maksudnya kita baca Mustikah Hadis ya. Ya. Itu turning point lah. Turning point. Sila Ustaz. Dan lepas tu tahun 2005 saya berkahwin. Dia setengah orang dia jadikan sebagai perkahwinan sebagai satu batu penghalang untuk dia mengaji dia. Rupa-rupanya tidak bagi saya. Alhamdulillah. Bila saya berkahwin, rupa-rupanya di sana lagi senang saya untuk mengaji. Betul Allah Ta'ala syariatkan supaya kita ni berkahwin. Di antara dia apa? Di antara adalah supaya menjinyakkan nafsu kita. Bila kita kahwin, nafsu kita jadi jinak. Pasal apa? Kita ada tempat untuk kita salurkan nafsu kita. Bila saya berkahwin tahun 2005, di hujung
tahun 2005 tu satu kali ada jiran bagi satu CD VCD. Bila kita kahwin, kawan-kawan kita dah jadi je lah, dia jadi malu dah. Dulu tiap-tiap malam datang ke rumah masa kita bujang. Jadi bila kahwin dah, kita pun je lah, kita faham lah, kita pun jadi kawan pun tak sama macam dulu lah. Sekadar minum air sekejap-sekejap, lepas tu balik pasal kita ada isteri. Saya jadi gitu. Lepas tu pula kita jadi tak ada teman selain pada kawan isteri. Kita mula masa tu cari ketenangan lain. Kita mula mendekatkan diri pada Tuhan. Nak ditakdirkan Allah Ta'ala satu hari jiran pinjam satu CD daripada jiran, CD Ustaz Azhar Idrus, tajuk Gudang Garam. Masa tu Ustaz Azhar dia janggut panjang, dekatnya dia tak, dengar CD dia mula rasa terpikat. Kita tengok dia, dia tak sah ni pula ni cakap kerana dia nak tak sah tau, dia macam itu tau. Dengar, lama tu pula 2 keping masa tu pinjam. Satu bis keping ni ikan dukan, kitab Faratus Salih. Sejak pada tu saya makin rasa tambah dia nak mengaji. Kebetulan pula di hujung tahun 2006 saya mula ikut kuliah Ustaz Azhar itu. Di samping mengaji di beberapa orang ustaz di Taman Islam dan 2-3 orang ustaz di Kuantan Pahang. Begitu dia, bukan Ustaz Azhar saja saya ngaji. Ada lagi ustaz lain. Cuma dia Ustaz Azhar tu 2 kitab dengan dia. Yang pertama kitab Kerukunan dan kitab kedua di sekitar Kuantan, kitab Jama' Jawami'. Kalau saya terlepas, kalau Ustaz Azhar dia buat jauh-jauh, sekitar Kuantan juga, sekitar Pahang juga, tapi jauh-jauh, saya kalifer by CD. Tu kesungguhan lah. Yang ni Nabi kata apa? Majada wajada. Siapa sungguh dia dapat. Ialah dengan kata bukanlah saya kata saya ni dah, cuma sekadar mencari ketenangan. Tu je, mencari ketenangan. Pasal apa? Pasal dulu kita pernah lalu jalan yang berdanau. Moga-moga dengan cara kita buat ni agar Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Itu je. Sejak pada tersampai lah sekarang. Sekarang pun saya mengaji lagi. Sekarang masih mengaji lagi. Sekarang mengaji mengikuti kitab kuning lah, kitab-kitab lama, kitab-kitab pondok. Ada 2-3 orang ustaz di Kemamang. Saya pagi saya mengaji, malam saya mengajar. Begitulah. Kadang-kadang ada soalan-soalan dia ajukan, saya refer dia orang. Refer tanya. Kalau nak tanya Ustaz Azhar tak sempat, dia kadang-kadang dia dah sibuk. Tu buat kita kalau sempat pergi jumpa dia pun sebulan 2 kali gitu lah. Baru ni pun dia kemana saya tak sempat. Pasal dia minggu lepas saya malam Jumaat saya berada di Shah Alam, jadi tak sempat. Patutnya tu belerang kitab Kerukunan masa tu. Tu je dah. Wallahualam. Saya sebut bahasa kesadaran mula dari ketuanya daripada hadis Rasulullah SAW. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Yang bermaksud sesungguhnya solat itu adalah tiang agama. Maka sesiapa yang mendirikan solat itu sebagai menegakkan tiang agama, dan siapa meninggalkan solat maka dia meruntuhkan agama dia. Kalau saya salah meruntuhkan saya. Dan juga saya daripada bentuk tulisan daripada Al-Quran yang mana kita buat salah, kita cover balik dengan kebaikan. Kerana dengan kebaikan itu akan menghilangkan kejahatan. Seperti mana firman Allah, saya baca lagu sikit saya dengar saya. Wa aqimis salat Allah Ta'ala ni di sana dia letak apa? Yang kata Allah ni Ghafurur Rahim.
Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu dah, innal hasanat yuzhib sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita buat tu dia boleh tampung, dia boleh apa ni lah, kalau cakap orang KL, dia boleh cover dengan kejahatan yang kita buat. Kalau kerana dia bagi tampung, macam orang tampung tayar bocor kan, gitu lah. Lepas tu dah situ dia, di sini saya nak tekan dalam kuliah-kuliah saya pun, bumi mana dia tidak ditimpa hujan? Bumi mana tidak pernah ditimpa hujan? Lautan mana yang tidak pernah bergelora? Dengan sabit Allah Ta'ala dia Ghafurur Rahim tu dah. Di sana ada satu hope, satu harapan. Andai kata Allah Ta'ala ni tidak ada sifat Ghafur, di mana kita nak halirkan muka kita ni? Di mana kita nak tujukan arah muka kita ni setelah kita buat salah? Alhamdulillah, Allah Ta'ala dengan sifat dia tu, dengan nama dia Asma Husna dia tu Ghafur Rahim, kita ni satu harapan bagi kita. Setelah apa? Setelah kita buat silap, kita boleh cari Tuhan kita. Ingat tak dalam sebuah hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi pernah sebut, dibawa dalam satu hadis dalam bab taubat. Satu hari Rasulullah SAW duduk bersama-sama Sayyidina Umar. Duduk bersama Sayyidina Umar, dan di depan Rasulullah adalah tawanan-tawanan perang. Tawanan-tawanan perang. Tengah duduk, tiba-tiba bangkit seorang perempuan, lalu di celah-celah tawanan perang, seolah-olah mencari sesuatu. Cari. Dan perbuatan tersebut dilihat oleh Rasulullah dan juga Sayyidina Umar. Dia cari tu macam satu-satu benda hilang, macam ada something hilang. Tiba-tiba dijumpa seorang budak. Rupa-rupa yang dicari adalah anak dia. Bila jumpa anak dia, dia peluk, dia cium. Perbuatan tersebut dilihat oleh Rasulullah. Tanya Rasulullah kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ada kamu lihat tu?" Jawab Sayyidina Umar, "Bala, bahkan." Nampak ya Rasulullah? Rasulullah pun tanya Sayyidina Umar, "Agak-agakmu lama." Dia cakap mudah-mudah faham kan? "Agak-agakmu lama." Perempuan tadi tu yang dia susah payah dicari anak dia tu, yang kata duk ita-ita, duk lalu celah-celah orang tu, agak-agakmu lah. Dia sanggup duk ambil anak dia yang dicari tadi sekian lama, tiba-tiba bila dia jumpa, dia campak ke dalam api. Agak-agakmu dia sanggup tak? Jawab Sayyidina Umar kata, "Sudah tentu tidak ya Rasulullah." Kalau kita tanya, kalau Rasul tanya kita, kita jawab gitu tak? Pasal apa? Nampak pada kasihnya Allah Ta'ala kepada, dia kata nampaknya kasihnya pada ibu tadi kepada anak dia. Jawab Umar kata, "Sudah tentu tidak." Jawab Rasulullah pula, "Begitulah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayangnya kita ni lebih daripada ibu tadi sayang kepada anaknya." Muslimin muslimat semua, cuba tanya diri kita ni, adakah kita sayang Allah Ta'ala? Adakah kita sayang Allah Ta'ala? Tak. Kita tak sayang Allah Ta'ala. Kalau kita sayang Allah Ta'ala, kita tidak akan buat dosa. Kalau kita sayang Allah Ta'ala, kita tidak akan derhaka pada dia. Begitu banyak sekali nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau mu nak hitung nikmat aku beri kamu, wahai manusia, mu tidak mampu nak hitung. Allah Ta'ala ulang sampai berapa kali di dalam surah Ar-Rahman? 31 kali. Ayat apa? Nikmat mana lagi kah? Nikmat mana lagi kah? Allah Ta'ala tanya kita, nikmat mana lagi aku beri kamu, mu nak dustakan? Tengok muslim-muslimat, betapa kasihnya Allah Ta'ala pada kita. Dalam hadis Rasulullah buat apa? Allah Ta'ala ni menanti di malam hari, menanti kita, menanti hamba-Nya yang buat dosa di waktu siang, supaya apa? Supaya kita bertobat di waktu malam.
Allah Ta'ala menunggu hamba dia di waktu siang. Supaya apa? Supaya hambanya buat siang, buat sedap di waktu malam, agar bertobat di waktu siang. Berlakunya benda ni sampai ke, Rasulullah kata sampai bila? Sampai matahari terbit di pihak barat. Anda kata kita ditakdirkan masuk neraka, itu semua adalah salah kita, bukan salah Allah Ta'ala. Begitu banyak sekali Allah Ta'ala beri dah peluang pada kita, dan kita yang tak berat. Itu Ustaz dah. Boleh Ustaz? Okay, saya nak tanya Abang Syam, macam mana turning point bila yang boleh berubah daripada jadi artis tu nak ubah dan terus, kemudian apakah jabatan-jabatan yang dihadapi masa nak ubah tu, dan bagaimana Abang Syam mengatasi cabaran-cabaran di sini? Saya tadi dengar Ustaz cerita, ada persamaan sikit-sikit dengan cerita saya pun minat rock juga. Sebab tu orang yang di masjid ni saya tak kenal mulai yang Ustaz sebut Soulfly, ada lagi Ustaz Fear Factory sana, semua orang Soulfly, macam-macam. Dan yang menarik, kenapa persoalan ni kita bawa bincang ini, sebab begitu juga orang muda dia suka hiburan. Jadi dia akan cakap pada kita, bagilah kau dah merasa dulu, aku nak lalu juga ini. Jadi hari ini saya nak kongsi sikit sebut cerita itu, betapa kita sebagai budak yang kadang-kadang terlalu syadid, yang terlalu ketat, kadang-kadang ukur anak tak boleh. Saya ada satu cerita nak kongsi di mana keluarga ni, mak ayah dia orang yang baik dan mementingkan education. Anak dia tu membesar sama dengan kita. Depan mak dia, bapak dia memang dia belajarnya bagus, tapi belakang mak bapak dia buat benda yang mak bapak dia sendiri tak sangka. Sebab apa? Dia terlalu menghukum anak dia. Jadi zaman ni especially bukan zaman yang nak cakap dengan anak dia tak boleh, bukan. Sebab itu kaedah yang dibawa oleh Ustaz Azhar itu senang yang kita tengok. Orang tanya dia semua, dia kata boleh je. Kita pernah dengar Ustaz Azhar kata tak boleh diharam. Tak, dia kata boleh. Nak bawa web tak boleh, tak betul boleh, tak ada masalah. Semua boleh. Apa-apa yang tak boleh, boleh, ada syarat. Sebab itulah Islam. Dah suka perempuan, boleh. Nak pegang tangan, boleh, itu kamu. Islam tak? Psikologi kalau kita belajar, bukan kalau kita belajar ilmu psikologi sendiri pun, orang kalau kita senyum kat dia, walaupun dia tak senyum balik, dia tengok balik kita senyum kat dia, hati dia boleh sejuk. Hatta kita fikir sebab besar ilmu banyak dan sebagainya untuk masak, orang tu pun nak tanya soalan, tak ada soalan. Tadi kata nak tanya soalan, tak ada. Macam tu. Jadi kaedah dia lama sekali semua nak positif. Sebab tu saya tengok sekarang, saya tengok sampai hari ini, sebagaimana Allah nak kita semua jadi baik. Fitrah manusia ni semua nak baik. Sebab itu mula-mula sekali saya nak cerita, saya tak kuat macam sekarang. Sebab ada masa zaman jebol tu saya memang tak solat. Memang pesan mak pun, tapi saya ni kalah lagi dari ustaz. Sebab bila dah sapu jebol, kawan dengan geng tu, geng ni semua tak tidur 3 hari pun ada. Jebol biasalah kelawak kan, jaga. Jadi pakai tenting, benda yang semua tak senang, yang Islam tak bagi saya buat. Jadi bila sampai saya nak ubah, saya teringat satu hadis Nabi sebut, Nabi kata apabila Allah nak bagi kebaikan, kita semua nak baik, tapi yang nak bagi kebaikan kepada kita itu apa dia? Siapa dia? Allah. Nabi kata apa? Siapa yang Allah nak bagi dia kebaikan, maka dia akan beri orang itu kefakihan dalam agama dia. Siapa yang faham agama, hidup dia mesti baik, insya-Allah. Jadi saya, orang tengok dulu, tengok dekat TV main konsert. Zaman Ustaz 2005, Ustaz nikah, dah baik dah lagi. Betul? Dah kira dah lagi. Saya baru tengah Maui AF3. Zaman tu AF tu tengah paling kemuncak saya. Satu Malaysia tengok Maui. Ustaz bukan Maui juga. Bukan Ustaz tengok lah orang macam Jadi nak beritahu, zaman tu 2005 Ustaz nikah dan Ustaz mengaji, Ustaz dengar kuliah. Saya tengah ni anting-anting kat sini main gitar. Jadi cikgu muzik, jadi pengarah muzik.
buat konsert AF tu. Sampai AF tu habis pun saya ada tahun 2009 jadi pengkritik. Sihat Zaman jadi juara konsert kan. Konsert ke-8 dah tobat ni. Betul fikir macam mana nak datang. Tanya ustaz-ustaz tak apa pergi je sekadar cakap betul balik. Baik. Bila nak ubah, tengok. Tadi ustaz cerita pasal mak. Saya pun ada cerita pasal mak. Mak saya fikir semua orang mak di sini. Semuanya tiap-tiap malam, tiap-tiap kali solat, doakan anak. Walaupun anak dia teruk mana. Sebagai bukti, mak saya anti narkotik dulu, polis. Kerja dia tangkap orang. Ya, di airport lah sekali Senang Pencet di KLIA. Dan dia akan tangkap perempuan ni yang mana bila datang dia kena cukup. Mak dia datang dia nak jamin dia. Tengok betul mak. Tadi ustaz cerita pasal tahun nombor. Sama konsep. Sebab itu saya nak kongsi. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata kasih sayang kita tengok mak kepada anak. Kalau di dunia dia tak betul banding, siapa boleh banding? Tak ada. Itu baru satu. Nabi kata rahmat yang Allah beri di atas dunia ni ada 99 lagi menunggu ke dalam syurga. Bayangkan, ada 99 lagi kita tak boleh. Satu yang mak kita ni, kita buat dajal ke mana pun, mak kita tetap sayang kita. Yang ni pun kita tak boleh. Aku tak tahu, aku ambil duit mak aku tak apa. Yang buat lagi nak dia tepuk betul. Dia tak maki kita. Bayangkan, jadi Allah ina rahmat macam mana. Sebab itu atas sebab rahmat, atas sebab Ghafurur Rahim yang Ustaz cakap tadi. Sebab itu juga saya boleh buat. Dan saya masa tu macam Ustaz beza dia nak buat. Dia nikah, dia jadi baik Ustaz. Masa tu dah tak layan softly. Buang nak wakar Ustaz. Buang awasok lah, molek reti buang awal sebab Ustaz. Saya ada kawan saya ni Ustaz, metal kerasnya geng tadi tu. Nama kumpulan dia tahu Ustaz dengar dah. Kumpulan Harriet. Harriet. Dia kumpulan Malaysia. Top kat Sweden. Lagu dia yang Ustaz nyanyi tadi. Macam tu. Saya tak faham. Saya rock. Dia metal berat. Nama dia Ari. Ari ni saya kawan. 13 tahun saya kawan dengan dia. Tak pernah bersalah. Konon-konon metal. Rock. Kalau jumpa nak macam ni ya. Rock. Ustaz tak lah. Ustaz tak bersalah. Tak, ni rock lah. Rock daripada Mr. sekarang semua buat. Tanya dia pun tak tahu. Aku tak tahu. Asal tu? Jadi yang saya nak cerita, hari ini 13 tahun kita orang kawan tak pernah bersalah antara satu sama lain. Kalau jumpa, kalau telefon, bro, lu buat ayat dia bunyi gitu. Satu hari saya call lagi, hari ini beri salam. Oh, saya terbanyak kan? Dia beri salam, kita jawab salam. Tahu lah aku jawab salam wajib lah. Waalaikumsalam. Tapi bro ada. Assalamualaikum bro. Dia jawab Waalaikumsalam. Itu dia tanya buat apa, sembang. Pasal gitar. Dia pun main gitar, kita sembang gitar, takkan nak sembang Quran betul tak? Tapi tiba-tiba sekejap lagi dia baca hadis. Dia kata bro, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya kata ni dia betul dia. Sungguh rupanya dia dah ditengah dulu. Dia tak beritahu saya. Saya pun dengar masuk satu hari, 2 hari, 3 hari. Tak apa dulu, relax. Berbual sejam, dah panas telefon. Saya kata saya pergi rumah. Rumah dia kat Nilai. Saya duduk Subang Jaya. Ustaz kata, sampai rumah dia tunggu saya kat simpang. Masuk parking depan sebelah, waktu zuhur. Dia pun tunjuk saya signal. Sebab dia parking sebelah, saya parking sebelah. Tunjuk signal daripada Semai, nampak nak solat. Saya tunjuk macam ni. Dan saya tak solat. Itu saya punya cerita pula. Dan saya tak nak apa. Betul yang faham. Masa tu saya duduk, duit gaji banyak, buat konsert, kerja sebulan sekali pun tak apa. Lagi lain tak payah kerja, tidur. Jalan shopping. Hobi saya dulu Ustaz, hobi dia shopping kan. Pergi kat SCC hari-hari. Cukup. Tak ada benda pun kat SCC. Minum tak minum kat mama, minum kat tu dom lah, apa nama Cina sepan tu, Cina pun dapat apa nama dia. Semua nak yang mahal baru standard. Dulu zaman jaya.
Jadi bila saya dah sampai situ, waktu zuhur tak solat, waktu asar tak solat. Hari ni, Masya Allah, dia tak tanya saya, 6.50 saya dah jam kat rumah dia. Dia ada satu gitar tu agak buruk sikit keadaan dia, tali lama. Bro, jamin dulu. Waktu cerita dia tadi, tapi jamin dulu. Kok biar betul. Tak mau main game. Dah tak. Tengok jam lah. Saya kata dengan dia, ni bagi kain. Hari main dengan kain dengan tuala. Dengan ni. Dia ni orang kedak. Ni orang kedak, ni orang kedak. Dia bagi kain, bagi tuala hampir mandi. Saya mandi. Ikut. Tadi tak ikut. Ni suruh mandi semua saya buat. Masuk surau, niat cerita, tengok rahmat Allah. Bila orang yang kenal Tuhan dia siapa, kita ni hamba, macam mana dia treat penanda ni. Saya masuk ke pada surau tu, ada seorang muazzin part time macam Syekh kita tadi kan. Dia belajar kat IT College Mechanical Engineering, nama dia Jawad, daripada Pakistan. Saya masuk, saya tengok dia salam hari, beri salam peluk. Kita mana biasa bro, Jempol mana peluk-peluk apa barang kan. Dia tengok dia peluk, jom tu kan, jom. Ada bunyi. Saya pun tengok dalam hati kata dia pun lama betul kawan. Kita tak biasa jumpa begitu. Tiba-tiba dia tengok saya, dia pun sama. Senyum, cium pipi, kena janggut dia tuan gitu. Pelik, kita pelik tapi tak mau. Tuan tengok, dia tak kenal saya tak kenal dia. Tengok macam mana cara dia dengan saudara Islam ni. Dia buat kita rasa wow, kita rasa welcome nak pergi surau dia. Saya pun masuk solat jemaah, habis sampai isyak, duduk sembang. Ada satu geng lagi mari daripada Yaman, nama dia Ismail. Duduk cerita pasal sirah, cerita pasal hadis, cerita macam-macam. Macam Ustaz kata tadi, tiba-tiba dia mari minat dia semua. Padahal dulu masa sekolah pun Ustaz dah cerita dah. Masa tu kalau Ustaz cerita tidur. Alamak, Ustaz dah lagi tidur. Macam tu zaman. Tapi itulah bila Allah nak bagi, dia bagi sikit-sikit. Rasa seronok, rasa tenang. Lepas tu Allah bagi senang. Daripada tak minat tadi, tiba-tiba minat cakap dengan hari besok orang cuti ya. Jom jalan-jalan cari masjid. Hari pula tu jalan masjid memang. Ni bukan keluar 3 hari bos. Bukan, ni jalan masjid saja. Ada orang dengar khuruj macam tu, tak. Ini keluar jalan saja. Masuk waktu solat, berhenti mana-mana, solat berjemaah. Okey, ada kata set. Besok kita orang jalan. Waktu subuh, akhirnya destinasi pertama kita sampai di masjid di Ipoh, Masjid Negeri Perak dan Rezeki. Waktu zuhur, Masjid Ubudiyah Kuala Kasar. Waktu asar dekat Sungai Petani, dekat Kepala Batak Sungai Bodoh. Jalan lagi sampai Tanjung Dawai Pantai Merdeka Kedah, solat maghrib dekat Masjid Terapung. Lepas tu sampai di Kota Sarang Semut. Saya sampai Kota Sarang Semut tu kan, masa tu belum ubah. Baru Allah bagi ilham sikit je. Anti-anti pakai lagi, masuk masjid dia buka. Terima mahal bro, takkan ada tunjuk orang betul. Jadi pakai nanti satu. Nak masuk masjid solat, ambil duduk buka, simpan pakai. Luar masjid, pasang dia ke pasang. Masa tu masih lagi. Saya masuk ke masjid di Kota Sarang Semut. Jemaah dia, masjid dia kecil sikit je daripada dia. Jemaah dia 5 orang. Semua veteran perang. Tak ada orang muda berjalanan, tak ada. Semua umur 65 ke atas. Saluran satu. Saluran satu lah Ustaz. Bukan saya kata. Saluran satu faham. Jadi saya masuk, ustaz yang taklimat ni dia perasan ada 2 orang hamba Allah datang pakai jubah. Kami macam janji tapi tak janji, berpakat pakai jubah warna kelabu, kopi putih. Masuk dalam saf. Mata pasal ni ada orang musafir. Habis dia solat tu kan, kita duduk biasa dah baca tadi, kita tunggu sikit semua nak baca doa. Tok imam tak baca apa pun, senyap beri salam, salam. Dia tengok saya, ustaz sedang baca doa, tunjuk saya. Baru sejuk tuan-tuan. Sebab kita memang jebol tuan-tuan, mana tak doa makan ni ustaz. Dia tengok, kita tengok dia, tak kuasa ustaz baca. Dah ni silap dah baca. Lepas tu dia tunjuk hari tu lama.
Kita bukan sebab lama kita nak suka tengok orang yang dekat hati dia cinta pada Allah, sangka baik pada Allah. Dia tak tahu dia jebon baru datang mari bagi tadi siang tak solat. Lepas tu dia keluar tu, saya pun dah habis doa tu, kita keluar. Kita nak tutup lampu lah, tolong dia sekali tekan switch lampu semua. Dia borak kan, kita pun tolong tutup. Dia jalan lagi kat mana ni, tekan main daripada mana dia ustaz. Saya ustaz lagi. Saya bukan ustaz, bagus ustaz. Dia kata macam ni kan. Tak lah, saya tengok tadi satu macam sama fashion, ingat pegawai jaki. Tengok sama baik semua sampai. Ya Allah. Saya belum hari saya kata, dia orang ni memang baik pun. Tak tahulah. Tapi itulah perjalanan saya. Daripada jumpa Ali, jumpa Jawad, jumpa Tok Imam ni, nanti besok Allah nak bagi jumpa lagi guys. Besok pagi kita solat subuh kat Masjid Zahid Al-Ustaz, Masjid Negeri. Tuan-tuan siapa imam kat situ? Penyanyi kumpulan Melissa kan? Radhi Melissa. Lah jadi ustaz kat situ, jadi imam. Masya-Allah. Siapa boleh fikir kan? Saya pergi solat kan. Cuma saya tak jumpa dia, tak tugas kat situ. Habis kita relax, breakfast, makan. Ada kata jom nak pergi mana lagi? Saya kata balik, kita ikut jalan lain. Ada yang kata tak, kita pergi Kangar. Terus zon utara punya masjid kita settle. Maknanya Perlis, Kedah, Perak, kita selesai. Okey, ikut ha. Tentang tahu siapa yang tunggu saya. Saya tak tahu siapa yang ada. Yang ada di situ, saya buka pintu lepas ambil wuduk, buka pintu, tu dia duduk atas tikar sejadah. Imam satu Masjidil Haram, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman. Kita boleh fikir. Saya tak tahu dari situ. Jadi ada orang tanya saya, kau bukan jebon, masa boleh kenal dia? Kenal, tak jebon bulan Ramadan bertobat. Dia tak pergi terawih Ustaz, tapi dia buka TV, dia tengok live. Tengok ada juga hati dia nak ingat tuan. Sebab tu dia kata jebon ni dia ada iman juga. Dia buat dosa, dia makan tuan, beli ayam, beli KFC, dia makan dalam rumah, dia tak makan depan. Dia ada lagi perasaan takut dan malu pada Allah. Iman yang lemah sikit kan. Jadi saya masuk, dengar dia cakap Arab, kita tak faham. Lepas tu dia jadi imam, dia baca Quran. Saya ingat lagi masa tu dia baca surah Ali Imran ayat 103 sampai 107. Dia baca terjemahan daripada ustaz-ustaz kita lah, orang lain. Lepas tu dah, biasalah kita tengok ustaz lah semua nak ambil gambar, betul tak? Jadi imam ni mari, kita pun ambil gambar juga. Tengok Ali dia ambil gambar, kesian kat Ali. Saya pun hobi macam Ustaz Azhar juga, main kamera. Ambil lens banyak, pilih-pilih kat Ali. Aku ambil lens. Ambil, tahu. Daripada sini dia nak keluar sampai belakang. Saya pun undur di jalan depan, saya undur. Sampai tiba-tiba dah terang. Bila terang, setting kita ambil manual pun. Bukan auto. Jadi ISO nak kena turun. Tadi gelap. ISO tak turun. Kecil. Picture nak turun. Jadi turun gambar putih tadi. Nak setting tengok dah tak boleh ambil gambar. Pasal apa? Dia duduk depan muka. Depan muka saja. Tak ada orang lain. Bodyguard, passport semua belakang dia. Saya turun kamera macam ni, saya tengok dia depan. Jebon jumpa orang baik macam mana, tak tahu buat apa ke. Dia diam. Dia jadi macam tu. Imam dia kata, tunyalah kawan tu. Apa dia buat? Saya sejuk, dia ulur tangan, salam saya. Saya pun salam dia. Hari nampak salam, dia pun salam. Langsung Imam Sultan masuk kereta jalan. Maknanya kita lah orang lain sini juga. Lepas tu dia pun. Saya lepas tu saya telefon mak saya. Ni semua cerita ni semua sampai bawa mak saya. Saya ingat dia seronok lah dengan cerita jumpa Imam Mekah. Tak, suara biasa datang. Alhamdulillah. Berapa macam tak suka. Tak apa. Saya balik hari tu hari Khamis. Hari Jumaat yang besoknya tu dia jadi khatib di Masjid Wilayah. Balik semua Jumaat Ustaz. Turning point ni bukan pada masa tu. Besoknya tu saya pergi lepas solat Jumaat, saya pergi pustaka lepas subuh. Saya masuk kedai tu, saya tanya toke dia India Muslim. Assalamualaikum Syed. Saya nak tanya, nak beli buku taubat macam mana? Saya tanya nak beli buku taubat. Nanti. Dia masuk belakang kan? Dia masuk belakang.
Dia kejap lagi mari 2 kotak imam. Oh, macam ni nak tobat. Kita orang jahil betul tak? Jadi dia beri terjemahan, tafsir. Antara kitab-kitab awal yang dia beri itu terjemahan Quran, tafsir Quran, tafsir masa itu Ibn Kathir yang Al-Rahim pada coklat. Lepas tu ada kitab Riyadhus Shalihin juga. Kemudian ada satu buku ni yang mula-mula saya baca, memang terus takak. Nama kitab tu Ziarah kat Alam Barzakh, yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Saya baca ni tuan-tuan, saya terus nangis je. Dia turun, tak ada orang paksa. Terus air mata turun sini. Dia je. Sebab tu saya kata, aku lepas ni buat solat sunat taubat. Terus gitar tu Ustaz tengok, gitar ni dosa. Macam mana gitar pada kita yang dosa. Gitar tak pegang. Solat berjamaah di masjid, saya duduk rumah saya. Tiap-tiap waktu saya cuba jaga. Pasal apa? Kalau solat, nanti solat zuhur pukul 4. Betul tak? Kita lemah, kita pergi masjid. Jadi saya pergi masjid hari-hari. Sampai kan Tuan Nazir tu semua. Tuan Nazir tu ni Datuk Syed Proton, ex-Proton punya chairman. Kita tak tahu, tanya saya. Dia tengok kita dalam TV juga dia kan. Lama dah aku sini. Nak jawab apa? Lama juga Datuk. Tak pernah nampak masjid. Baru nampak. Sebab itulah tuan-tuan, saya rasa itulah turning point sebenar. Sebab apa? Saya janji diri saya tak akan tinggal solat. Sampai sekarang Alhamdulillah dah 2 tahun lebih dah. Dan saya tak pernah fikir pun nak datang hari ni, nak jadi duduk sebelah ustaz ni, nak jadi ceramah ke forum ke, tak pernah fikir. Sebab saya tahu saya kerja bermuzik. Tapi saya nak cerita bahawasanya kalau saya boleh rasa macam tu tuan-tuan, kita bayangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, setiap malam dia menangis, taubat, munajat kepada Allah. Antara doa dia disebut tuan-tuan, dia kata apa? Ni Imam Syafi'i tuan-tuan, aku ni banyak dosa je. Tuan bayang Imam Syafi'i cakap macam tu. Kalau kita macam mana tuan? Aku ni beribu-ribu lemah dosa. Maknanya lagi banyak. Imam Syafi'i doa dia tiap-tiap malam, ya Allah, aku ni banyak dosa pada Engkau, ya Allah, ampunilah aku. Sesungguhnya dosa aku banyak, tapi rahmat mengatasi kemurkaan. Itulah poin yang paling penting yang saya rasa nak kongsi dengan tuan-tuan semua. Bukan macam Ustaz sebut tadi, semua orang dia ada zaman dia. Semua bumi ni pernah kena hujan. Tapi poin ni bukan yang kita nak tengok setakat semalam dan bukan hari ini, tetapi kita nak husnul khatimah, penghujung yang baik itu yang matlamat kita. Sebab itulah jaminan kita nanti nak duduk di akhir nanti kat mana nak duduk. Jadi saya rasa itulah Ustaz cerita dia, dan tadi poin dia sangat menarik sebenarnya, sangat indah. Saya tak kena macam ada Puan Katrina Ross, accident, tangan dia hancur, jari hancur, macam-macam kita dengar. Yang si Daniel Amir mimpi neraka, mimpi dia masuk neraka, terus taubat. Jadi saya tak kena gitu Ustaz. Masa kena orang kata nak berubah tu, nak taubat tu pun dalam keadaan Alhamdulillah ada duit cukup makan, boleh bayar bil semua, tak ada susah apa-apa pun Alhamdulillah. Cuma cabaran Ustaz lepas tu, itulah dia. Bila kita baru nak berubah Ustaz, mula dulu kan tak main lah kopiah-kopiah betul kan, apa barang kopiah rambut nak berubah macam tu dia kan, jepor kan, t-shirt nak ada gambar je, seluar jean nak kena koyak, barulah rock. Tiba-tiba nak pakai pakaian macam ni, memang rasa asing mula-mula, kita sendiri rasa janggal. Tapi lama-lama datang sonok, tengok orang ni semua pakai sama macam kita fashion. Jadi kita pun tengok orang tu sayang kita, duduk rapat dengan kita, peluk kita seronok. Ada pula suara-suara biasa tu, ini lagi 3 hari dia buang, ini lagi 3 hari campak lah, buang jubah dia, tak pakai dah. Jadi itu semua benda biasa lah. Sebab tu saya rasa kalau kita pandang apa yang Allah nak pandang kita macam mana, kita tak peduli dengan makhluk pandang kita macam mana. Saya sisakan tu Ustaz. Allah Ta'ala. Alhamdulillah, saya ingat kepada kisah baginda Rasulullah SAW dengan Bapak Salman Al-Tahir. Karena baginda bermunajat kepada Allah supaya Allah menentukan bagi hidayah. Al-Tahir ini masuk Islam, tapi sampai dia tinggal dia masuk Islam. Dan Allah
Mustafa dan kembali ke Mekah jalan. Dan sama sudah sampai. Jadi cuma saya nak simpulkan di sini, ada yang orang yang kita boleh jadikan sebagai panduan dan Rasulullah SAW adalah uswatul hasanah, sebaik-baik kita yang patut kita contohi dengan kita seharian. Dan biasalah, sebab apa lagi pun berbesar kita bila kita akan kita ikut zaman dia. Macam mana Abang Syam cakap tadi, kita tak boleh kompong sangat. Zaman sekarang ni zaman IT, kita kena rakyat dan kita cuba kita kontrol. Zaman mereka itu zaman rock, kan? Jadi kalau saya lah, saya macam tu saya pernah kan anak saya karaoke di rumah, kita tengok dia kan. Ada juga artis yang kita boleh sebenarnya seorang saja, tadi pelbagai ni kita tertipu. Ya, adik ni pun tahu. Pernah dengar lagu ni? Cuba teka siapa kalau dia tahu lah, ni zaman kita, zaman saya rosak lah. Cuba dengar lagu ni dan cuba teka siapa orang ni. Suara dia sedap, dekat mereka korek. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Siapa nyanyi tu? Ha? Dato' mesti tahu, Dato' suka karaoke. Siapa? Salim. Salim suara dia sedap, saya pun suka saya dengar, tapi terlibat dengan tanah dan sebagainya. Jadi kita jangan jadi yang sebaik tanah. Kita ada contoh yang baik dengan kita yang Masya Allah, insyaAllah. Boleh nanti jadi orang friend dalam Facebook boleh? Boleh insyaAllah. Saya ada page like. Tapi insyaAllah sebab siapa pun hantar mesej saya balas. Cuma mungkin lambat sikit keluar dari kerja lah. Kalau saya boleh, dengan Tuan Imam boleh. Tuan Imam tak ada page. Saya dalam page masih Muqtiyah ni. Cuma kalau adik-adik friend dengan saya, ada benda yang adik-adik tak boleh tengok. Sebab kat situ ada gambar saya racing. Saya selalu pergi sebab gambar yang orang menari tu saya tak pergi. Saya pergi semata-mata nak racing saja. Saya ajak racer-racer tu pergi sembahyang maghrib, berdoa, kita bagi dia doa-doa supaya kita selamat. Dan alhamdulillah, kemalangan itu jadi kami selamat. Alhamdulillah, ada yang terbakar. Benda tu boleh. Tapi mungkin ada yang tak suka kan, tak apalah. Cuma orang muda ni Ustaz, dengan Abang Syah kan, dia suka kenderaan, suka kereta, suka laju kan. Jadi saya lebih kadang-kadang dekat hari saya rasa berbahaya lebih. Pergilah tempat-tempat macam tu insyaAllah. Cuma kita gunakan untuk macam mana untuk mengelakkan diri kita terjebak kepada nasihat-nasihat pada dia orang sembahyang. Kita bersembahyang di situ, dah surau lah sebenarnya Ustaz. Baik, untuk rangkuman sebelum kita tutup Ustaz, sedikitlah sebenarnya dalam 3 minit Ustaz. Jadi ada teman-teman Ustaz, kalau kita nak tahu masa depan sesebuah negara, kita tengok remaja mereka. Jadi apa pesanan Ustaz kepada remaja kita pada hari ini dalam era untuk membangunkan menjadikan Islam gemilang di Malaysia dan saham peranan remaja di Malaysia dan pesanan kepada adik-adik kita Ustaz. Silakan. Yang betul lah kata Ustaz tadi, yang kata untuk melihat masa depan sebuah negara dia bergantung di atas yang kata golongan muda, iaitu remaja lah di masa sekarang ni. Pasal apa? Dia orang yang akan jadi bakal-bakal pemimpin di masa akan datang. Sebab tu lah kat mana-mana pun kita ni orang beriman, yang Nabi sebut, yang bagaimana Ustaz baca di awal tadi, Nabi sebut apa? As-solat imanuddin. Solat tu yang agama. Walau tinggi tara mana pun kita, walau kaya tara mana pun kita, tapi kalau kita tak semayang, agama kita kucar cemakin. Muslimin-muslimat semua dah, di antara dia, terutama ni saya sekali ya. Saya cerita dalam pengalaman yang boleh dah Ustaz, kalau terlebih Ustaz beritahu lagi dah, insyaAllah. Pengalaman saya dalam saya mengaji dengan Ustaz Azaidul, talaki dengan dia, saya seringkali keluar. Contoh, masa tu saya sebenarnya kelulusan grafik designer, bukan nak khabar nak riak dah. Bukan nak khabar danya pun. Tak, bukan. Kadang-kadang orang cakap sekarang ni, orang kata, Ustaz sedar lah sekarang, Ustaz duk keluar sama. Kan? Murah rezeki. Astagfirullah.
Dia tak tahu tak. Kita pernah di rumah dah. Pernah tengah-tengah masuk gas habis. Ngajar kita bukan tak duit. Tak, bukan kita cari duit dengan ngajar dah. Kita datang ke negeri merah kuning ni, ada setengah orang dia kata ingat cari duit. Bukan cari duit. Ada duit pun ada. Dah, dia bercerita dah, bukan minta belah sepati dah. Pernah mengajar di surau di masjid, tempat penginapan tak ada duit. Dia muslimin-muslimat tengah suka tak, saya duduk cakap suka. Tak pergi balik belaka ni, rumah masing-masing. Saya berteman kambing, cari kaki-kaki 5 masjid, letak pada tidur. Bukan tidur pun, celek pejam. Lu tengok ni, jangan tu. Masjid surau ni ada tu. Tunggu kenapa? Tunggu subuh. Kalau nak cari duit, saya umur 28 tahun, pernah menduduki jawatan sebagai art director dan senior graphic designer di sebuah syarikat di Kemaman, dan pernah bekerja sebagai pelukis grafik di syarikat Karangkraf Sendirian Berhad. Kita ada lulusan kita. Tapi waktu masuk ni, macam saya khabar tadi, saya cari satu ketenangan. Dalam saya duduk mengaji dengan Ustazah, saya pernah tengok dia yang kata ni nak Tuhan sengaja tunjuk ke wallahu a'lam. Saya pernah tengok yang kata seorang lelaki, seorang pokcik kudung kaki datang bersolat berjemaah. Kudung kaki. Dia kalau orang Terengganu dia panggil berdecok. Tahu decok ni? Nampak. Kaki sebelah dia boleh lompat tu. Masjid negeri, Masjid Sultan Ahmad di Kuantan, Masjid negeri Pahang. Pernah dia datang, dia lompat tangga lebih kurang dalam, saya ingat dalam 7 anak tangga ataupun 8 anak tangga, lebih kurang. Tapi dengan kemampuan seorang tua yang bersebelah kaki, sanggup dia naik tu untuk sekadar sembahyang Jumaat. Lompat, kita nampak dia mengah. Bila dia mengah, dia letak tangan dia sandar di tiang masjid. Kita duk tengok benda tu daripada awal. Tengok dalam hati ni. Kalau aku yang kaki 2 kau buat sembahyang, memang celaka. Sampai di Pinar Merah. Satu masjid di Pinar Merah di Paka di Terengganu. Tengok seorang pokcik, kita kaki 2 tak? Dia kaki 4. Kita pakai selipar sepasang, dia pakai selipar 2 pasang. Mana tu 2 pasang? Sepasang lagi duduk di 12 tangan dia. Erek punggung. Benda ni dia ganggu tau. Dia dengan senario ni, dengan kata view ni, dia seolah macam ramah hati kita. Betapa celakanya aku, anda kata aku duduk sembahyang, sedangkan di sana ada hamba Allah Ta'ala sanggup datang nak berjamaah dengan kata heret punggung, selipar duduk di tangan. Bila dia tengok, kita tengok dia tengok. Kita tengok dia tengok kita, kita tengok. Kalau takut dia malu. Muslim-muslimat boleh bayang tak tu dengan keadaan dia tu. Naik tangan sebelah, punggung pula, tangan sebelah, punggung pula, semata-mata cari redha Allah Ta'ala. Benda apa tu? Yang Nabi sebut tadi, as-salat imanuddin. Baru ni 2 malam lepas seorang budak, saya sampai di Surau Putih, Kuantan Pahang, di Cendrawasih. Kita agak ramai dorok. Memang dorok semua dah. Kalau tengok jalan-jalan luar saya hari-hari mengajar. Bulan ni 2 kali je cuti. Tu pun tak cuti ke? Orang telefon dah, Ustaz ni cuti 2 hari, boleh tak sehari tak? Surah saya. Oh sedap dia. Tak? Siapa tu Ustaz Siapa tu seorang ayah. Dia kata dia kasih seorang ayah, kasih seorang ibu, bawa sampai ke syurga. Ayah dia bawa wadah 3. Ayah bawa wadah 3. Wadah 3 tu yang kata macam orang niaga sayur pagi-pagi tu. Dalam wadah 3 tu dia letak anak dia yang cacat.
mari nak semayang berjemaah. Muslimin muslimat ni dengan keadaan ni dia ganggu tau. Bukan ganggu apa, dia ganggu hati kita. Allah Ta'ala saja nak tunjuk tu. Hak ni dia Allah Ta'ala sebut wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Nikmat mana dia aku beri kamu mu nak dustakan. Kita tengok tu dengan seorang budak yang cacat berwheelchair boleh mari semayang jemaah. Kita kenapa kita nak jawab depan Allah Ta'ala? Kita yang Allah Ta'ala bagi nikmat terlampau banyak tak boleh mari semayang berjemaah, apatah lagi nak bersemayang di rumah. Nak semayang pun tak boleh juga. Ustaz, saya nak buat satu cerita. Saya minggu lepas saya di Kuala Lumpur. Hari Jumaat di Shah Alam, hari kedua ni malam macam ni juga. Malam minggu saya di Surau Mustaqim di Ayu Keramat 2. Ayu Keramat 2. Hari ketiga saya di Batu Cave. Ni ada orang ikut saya minggu lepas di Batu Cave. Jadi duduk hari ketiga tu hari yang kata bila wanita kita Latifah Umar mati tu kan, ingat tak? Dah dia mati minggu lepas kan, meninggal minggu lepas. Saya hari Ahad tu berada di Ayu Keramat. Jadi naik jaya dekat Taman Permata tu cari makanan. Cari makanan, hari Ahad banyak benda tutup tau. Tanya isteri nak makan apa? Bawa, tolong bawa isteri. Biasa mari sendiri ngembah. Macam hari ni, main ngembah ni. Nak? Allah ni. Bawa hitak lagi. Bawa beg lagi tau. Betul-betul kata. Nampak tu tengok baju ke tu pun. Mek lipat dah, kita lipat tak dalam beg. Jadi aku pula lelah. Bawa letak, beg letak, pakai mulut. Biar dia orang ni nak jihad. Jadi hari ketiga tu duduk di Ayu Keramat, beli Taman Permata cari nasi. Tengok beg duit ada RM30. RM30. Anak laktogen RM10. Nah, boleh tu. Cari nasi. Tengok nasi. Takut mahal juga. Turun daripada Jaya cari susu. Ada orang jual martabak. Martabak depan Jaya. Ni orang sini orang Taman Melati dekat dengan Taman Melati dah. Jadi saya dah lebong ni. Dah ditipu. Pasal apa? Ada orang jual martabak dah dekat depan Jaya kan. Dak cari lagi lepas maya tu dia ramai-ramai. Jadi saya tengok. Tanya dia, tengok macam Bangladesh. Tanya dia. Baik. Martabak satu berapa? Sekejaban. Satu RM3.5. 3 RM10. Kita pun sipi. 3.5 se 3 RM10. Jadi don jimat 5 sen tu murah. Takut juga. Kadang-kadang dia tipu. Bangsa RM3, kalau 2 RM12. Orang itu mahal tak? Tak disesat tak? Jadi kita duduk tipi, selamat 5 sen. Tak apa dah. Cuit mat kita. Ya, makan martabak boleh tak? Tak apa dah. Makan martabak. Jadi beli martabak dah RM10. Mak aku gemuk. Bukan gemuk lah, dia berisi sekarang dah. Aku makan suti, dia makan roti. Ya lah. Pahala sedekah lah. Nabi sebut. Nabi sebut dah. Nabi sebut. Kita boleh makan ke ahli keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita, tu pahala sedekah. Even kita ada tanaman, binatang-binatang makan, kita lock, kita biar, itu dapat pahala sedekah. Kita boleh makan bini kita banyak-banyak. Bila dia gemuk, banyak nyakit. Bila banyak nyakit, dia mati. Dia mati ke kalau baru. Betul tak? Minta maaf dan selamat Abu Burah kan? Jangan marah. Dia nak buat cerita sendiri. Jadi sampai dekat martabak tu, saya tengok belang-belang, dia tengok dia duduk lipat-lipat tu, tebal. Kasih yang panasnya, sekejap. Saya tengok dia sambil-sambil duduk layan martabak dia, kita tanya. Baik, Bang Kelam mari. Bukan bang, saya pelarian. Dia lah, bukan aku, dia pelarian. Saya pelarian Rohingya. Ustaz, bila dia sebut Rohingya, muslimin-muslimat, hati ni seolah-olah diramah. Tak tahu berapa rasa sebut. Muslimin-muslimat ingat tak tahu lepas.
kita disajikan dengan gambar-gambar umat Islam kita dibakar hidup-hidup di Burma, di Myanmar. Saya cakap dia pasal masih pun nak bila saya jawab laju-laju dah. Benar-benar duduk tu kita cakap ke dia, kata, baik, betul ke sana sekarang panas? Dia kata, baik, sana sekarang kita ramai mati, umat Islam pun ramai mati. Saya punya saudara, abang, datuk, ketua kepala, hidup-hidup bakar. Saya rasa benda ni, tengok dia, orang duduk dia susah. Dia kata bagi dia kata, susah bang, tengok sana mati ramai-ramai, mati susah. Tapi bang, sana susah, kita semayang. Sini senang, orang ramai tak semayang. Muslimin muslimat semua dia. Hak dia kata tu betul tak? Hak dia kata tu betul tak? Tengok kita hari ni, betapa celakanya kita. Dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, tapi kita derhaka kepada Allah Ta'ala. Terlampau banyak kita lupa Allah Ta'ala. Kita tak cuba bermanja dengan Allah Ta'ala. Kita duduk aman damai. Terlampau banyak nikmat, akhirnya kita lupa untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Kita tengok saudara kita di Rohingya, susah tapi semayang. Bila dia kata begitu, aku ni rasa maju, rasa nak letak ni muka atas kuali yang martabak dia tu. Betul. Sini senang, ramai orang semayang. Kena molek orang semayang sama dia, ahli keluarga kita. Muslim muslimat semua dia minta maaf, tinggi suara sikit dah. Tapi nak boleh nampak ni, dia betapa kita ni dengan Allah Ta'ala memang naping sungguh lah. Hati kita tak bulat dengan Allah Ta'ala. Muslimin muslimat ingat dah, Ustaz Zahab pernah tembuk dalam kuliah dia. Dia kata orang Rohingya pernah gali lubang di dalam hutan untuk baca Al-Quran. Untuk baca Al-Quran, rindu kepada Allah Ta'ala di malam hari. Gali lubang di dalam hutan, ambil delay, bawa Al-Quran, baca dalam lubang di dalam hutan, sekadar melepas rindu. Muslimin muslimat dia, kita dengan Nabi Muhammad SAW tak sempat tengok mukjizat yang kata Rasulullah belah budak, kita tak sempat. Kita tak sempat tengok air keluar daripada jari-jari Rasulullah, tak kali sahabat-sahabat ambil wuduk, kita tak sempat. Tapi kita sempat melihat dan memegang satu mukjizat besar Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Al-Quran. Cuba muslimin muslimat kami diri sendiri, jangan tengok orang, tengok diri kita. Aku dengan Al-Quran hari ini aku buka lagi. Aku dengan Al-Quran hari ini aku pegang lagi. Bukan nak tengok, bukan nak baca, sekadar nak pegang. Kita tahu jawapan dia. Betapa kita jauh dengan Allah Ta'ala. Kita cari Allah Ta'ala bila kita susah, kita sakit, baru kita cari Allah Ta'ala. Patutlah Allah, ulama sebut dah, Nabi pun sebut. Dia kata apa? Dalam bala tu ada nikmat. Nikmat lagi mana? Aku beri mu sakit, baru ingat aku. Patutlah kata Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dan dia kata wa inna ma'al usri yusra. Tuan taufik siapa dua kali? Wa inna ma'al usri yusra. Di dalam bersama dengan susah, aku sertakan dengan, dia kata bersama dengan payah tu, aku serta dengan mudah. Payah lagu mana? Balik Allah Ta'ala kita. Mudah lagu mana? Mudah mengingat ke aku. Muslimin muslimat dia, tengok hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tengok Ramadan hari ini dah masuk 6 Sya'ban. Bermakna kita dalam lebih kurang 24-23 hari lagi kita akan berjumpa pula dengan Ramadan. Bermakna tambah lagi umur kita. Di mana kita tahun lepas dengan tahun ni lebih kurang sama. Sedangkan kubur kita tu menanti-nanti dah kita. Muslimin muslimat semua dia, terutama kepada adik-adik saya, tolong dia, solat ke mana-mana jangan tinggal. Pertahankan solat kita.
Susah lagi mana pun semayang jangan tinggal. InsyaAllah kalau kita jaga solat kita, kita jadi anak yang baik. Di samping ibu bapa kita hormati. Ingat 18 tahun lepas, 20 tahun lepas, siapa yang mengandungkan kita? Siapa yang mengandungkan kita? Dan kita tumpang 9 bulan 10 hari di dalam perut ibu kita. Betul kita tak minta, tapi balaslah jasa. Pegang tangan ibu. Pasal apa tangan tersebut mungkin itu kali terakhir kita pegang pada malam ni. Dan muslimin muslimat semua, terutama adik-adik saya, tolong dia semayang jangan tinggal. Kau mana-mana pun semayang. Mak ayah tolong hormat, sayang. Dan ingat, kalau kita boleh ingatlah dia, kalau kita boleh ingat perkataan pertama yang kita sebut, tak kala kita boleh bercakap dulu. Perkataan apa? Mak, ibu, mama, ma, ummi. Itu adalah perkataan yang pertama yang boleh kita sebut tak kala Allah Ta'ala beri, kita boleh berbicara. Orang yang ingat hari kita boleh bertatih jalan, siapa dia? Ibu kita. Orang yang tahu sakit demam kita, orang yang sibuk, yang kata dengan kita, siapa dia? Ibu kita. Ayah, itulah Nabi sebut dia. Pernah sahabat datang pada Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, siapa gak ni lepas pada ilmu, lepas pada Allah dan Rasul, siapa gak yang patut aku beri keutamaan? Jawab Rasulullah, ummuk. Summan ya Rasulullah, ummuk. Summan ya Rasulullah, ummuk. Rasulullah pekak ke ni? Rasulullah pekak ke? Tanya pada 3 kali ni sebut ni. Tak, Rasulullah nak pekak. Rasulullah nak tunjuk priority sebagai kata keutamaan. Yang kata mak adalah kata sumber hidup kita, inspirasi hidup kita. Tanya yang kata anak-anak, adik-adik kita yang telah kehilangan mak, betapa rindunya bila tak kala mari Syawal tu, sentuhan ibu cukup terasa. Tak kala orang bertakbir di dalam masjid, dengar di corong-corong radio dan televisyen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Anak-anak yatim berada di atas kubur, memegang nisang ibunya, panggil ibu, ibu, adik mari ibu, adik datang bu, ibu, selamat hari raya bu. Alangkah celakanya kita, tak kala Allah Ta'ala masih kurniakan ibu, tapi kita sia-siakan ibu kita. Muslimin muslimat semua dia, baik mak, ayah, ibu dan juga adik-adik saya, please buat satu perubahan malam ni. Jadilah anak yang solat dan tegakkanlah solat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Pesanan yang amat bermakna untuk hati. Dan saya berdoa kepada Abang Syah itu 5 minit untuk sampaikan pesanan kepada adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun tak ada apa nak kongsi. Saya semua Ustaz dah finalize dan summarize dengan baik. Alhamdulillah. Semua saya nak beritahu hari ni zaman Jebon dia lain. Ingat, jadi Ustaz kata apa, jangan tinggal solat. Ustaz pun betul Ustaz. Tapi kenapa? Sebab jaga solat. Jadi ada satu hadis yang nak bawa kepada adik-adik supaya adik-adik tahu apa ancaman dia daripada Nabi SAW. Hari ni tengok, mungkin rock dah pulang. Ustaz rock dah tak profesional ni, trend dah habis. Dia ada trend baru dalam Korea. Betul Bapak-bapak, ibu-ibu pun kena beritahu. Mereka bukan saja invade dengan lagu-lagu, dengan TV Samsung. Lepas tu ada lagu artis dia, K-popnya, Gangnamnya dan macam-macam. Dan suara tak sedap pun. PSY apa nama dia? Saya tak tahu lagu tu. Tapi saya dengar dia bising ni, saya terus rimas dia. Dia tengok dia pakai cemata tu, ada orang ikut pula pakai fashion cemata tu. Ni pun ni Gangnam style. Ada ancaman daripada Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini tarah nasar. Apa hadis tu? Matan dia berbunyi macam ni, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam golongan tersebut, kaum tu. Dan kalau dah masuk kaum tu, tuan-tuan, bukan masuk dalam golongan yang Nabi dikira sebagai golongan yang Nabi nak beri syafaat. Macam mana nak masuk syurga? Yang ni orang tak nampak. Ada budak pak skinhead lah, macam-macam. Dia kata, ustaz, kita fashion ustaz, bahaya. Tuan-tuan bayangkan, ada orang tanya soalan fiqh ni, bukan saya menjawab. Orang tanya dalam soal jawab orang, benda baik nak puasa hari Sabtu. Orang tanya ustaz, boleh tak ustaz saya nak puasa ganti hari Sabtu? Nabi bagi tak? Nabi melarang puasa hari Sabtu. Sebab apa? Menyerupai, tasyabuh kepada orang Yahudi. Puasa ke mana baik? Nabi kata apa? Hendaklah kamu puasa pada hari sebelum dan hari selepas. Kalau dah tak boleh sangatlah, maknanya hobi dia puasa. Ustaz saya minat sangat puasa, ustaz boleh tak saya puasa hari Sabtu? Boleh, maka puasa sebelum dan selepas. Nampak? Itu benda baik, benda ibadat. Bayangkan hari ini tengok berpuasa fashion. Dan tadi ustaz sebut ada satu ayat daripada surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh suri teladan baik pada Nabi SAW. Buat apa nak pergi ikut Gangnam, nak ikut ni semua? Dia orang tak boleh bagi syafaat kepada kita. Yang ni kena kan. Jadi sekadar nak dengar je, nak main gitar ke jami kita, tak payah bawa tidur lah. Gitar pun tak boleh terlalu kejut kalau tak cukup tidur. Betul tak? Main saja sekadar hiburan. Tengok jam, okey, cukup masa dah. Sebab apa? Tanyalah ustaz kalau saya dengar muzik ni, nak hard metal tadi pergi gig, keluar tak telinga, wah, sungguh masuk lagu keempat kelima dah pening tak pada. Pasal kita ada limit, Allah Ta'ala bagi kita limit. Ada ni, ada nama dia apa, SPL. Kita ni ada berapa desibel kita dah ambil dalam satu masa. Jadi kita kena faham, Allah dah cukup sempurna sifat kita. Jadi kalau nak main muzik, nak dengar lagu, nak tengok drama Korea, ibu-ibu sini tak tengok, saya tahu semua baca Quran. Tapi banyak lagi ibu-ibu ramai tempat lain tengok drama Korea berantem ustaz, 200 rugi bila cuti. Jadi bahaya. Jadi apa-apa pun kita ambil wasati pertengahan, itulah kita umat Muhammad SAW, umat yang terbaik. Kita semua benda ambil di pertengahan, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pihak Penganjur, Tuan Azir, serta Tuan Imam kita selaku moderator, juga sahabat saya baru pertama kali jumpa dengan Ustaz Yus, serta muslim-muslimat yang melapangkan masa pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak.